Masya Allah, ahli syurga menangis. Budak-budak ni ahli syurga. Budak-budak ni tak balik lagi ahli syurga. Sebab itu mereka kalau dalam masjid kencing tidak berdosa. Hatta berak tidak berdosa. Tapi kalau bapak dia jaga. Bapak dia. Cuma kalau orang kencing dalam masjid, jangan kejar dia. Sebab kalau dikejar dia akan lari. Bila lari habis pada imam tu. Habis kena ayat bomba. Sebab itu ada seorang badui kencing dalam masjid. Ni tengok Nabi Rahim dengan umatnya. Bila sahabat nak cakap, "Hai, Nabi, la taf'al." Jangan buat macam tu. Dia pun habis semua sekali. Nabi kata, "Sekarang kamu ambil pasir timun-timun." Kemudian Nabi pun panggil, "Wahai saudara, jangan buat benda ni dalam masjid sebab air kencing itu kotor, sedangkan masjid ini elok." Lagu tu. Kalaulah Nabi tidak tahan tadi, nasihat sahabat akan cuba tangkap badui. Bila orang tangkap, dia lari. Dia lari ke masjid, apa akan jadi? Habis masjid kena dengan ayat kecil. Itu adalah bijaksananya Nabi SAW. Membasuh pula memakai air yang dapat mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Pakai air kena. Jadi kalau air sebatu tidak memadai. Air batu tu kena cair dahulu sebab barulah boleh mengalir. Keterangan 67, muka. Hak muka atau wajah yang wajib dibasuh ialah dari ubun-ubun rambut ke hujung dagu di dagu secara memanjang, dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri secara lebar. Ni daripada atas ni majah sampai ke dagu ni dagu. Sini ada khilaf sedikit. Khilaf. Dagu ni dekat sini kah ataupun dekat sini kah? Had yang tadi had. Sebab itu ulama khilaf dekat sini. Sebab itu kalau dikatakan sini adalah aurat, ni aurat ni wajib ditutup. Sebab itu tengok orang pakai tudung kadang-kadang sampai kat sini. Tudung tapi pendapat kebanyakan ulama tidak. Sini bukan aurat. Kalau di sini aurat, maka aurat juga dalam sembahyang. Ana pernah tanya dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin kata tidak. Tapi kenapa orang pakai telkom, pakai begini? Telkom yang majah ke ajah pakai, itu namanya ihtiyat. Ihtiyat. Berhati-hati kita meraihkan pendapat yang mengatakan ismi wajib. Maka tidak mengapa. Kaedah menyebut al-khuruju min al-khilafi nadabun. Keluar daripada suatu yang khilaf adalah sunnah. Tak apa kita pakai. Bermakna kalau tak pakai, kalau pakai ahsan, lebih bagus. Itu. Wajib membasuh muka termasuk kulit dan rambut. Rambut apa ni? Rambut kat sini ni. Burn apa ni? Sideburn. Wajib air sampai ke bahagian dalam rambut, sama ada yang tebal atau nipis, kecuali janggut dan jambang lelaki yang tebal. Boleh dibasuh yang luar saja. Janggut yang tebal ialah yang tidak nampak dagu jika dilihat dari depan. Bahagian janggut yang tebal yang wajib dibasuh ialah yang masuk pada bahagian muka. Masuk yang muka saja yang tebal. Macam mana nak tahu janggut orang tu tebal ke tak? Berdiri kat depan dia. Diri kat depan tengok. Cari apa ni Syekh? Cari dagu. Cari dagu tak jumpa. Tebal janggut dia. Kalau macam janggut saya, majah duduk belakang nampak Syekh. Ini bermakna janggut ni tak tebal. Itu yang sayang ni. Dalam sayang pun ada tercabut juga. Usahakan ada janggut. So ini syiar. Syiar orang Islam ada janggut. Kalau orang Yahudi, syiar dia apa? Cyber dengan dengan desain. Ini panjang sekali. Kita biar berjanggut. Dan boleh trim, boleh tidak apa. Orang muda berjanggut lah. Orang muda biar berjanggut. Nanti jadi amrat. Ingat cerita dulu amrat? Cerita amrat ingat tak? Bang Haji tak ingat? Kak ingat tak Kak ni? Ingat? Tak ingat juga. Ada satu perbahasan fiqah namanya amrat. Amrat ini adalah dia ada 4 syarat. Pertama lelaki, yang kedua muda, yang ketiga handsome, jambu, yang keempat tak ada janggut. Semula yang kata amrat ni, pertama lelaki,
Yang kedua dia muda. Yang ketiga mukanya cantik lah, cantik. Perempuan lelaki apa? Handsome. Handsome ataupun jambu lah kata kita. Yang keempat tak ada janggut. Nak senangnya macam K-pop. Nak senangnya macam K-pop. Tengok K-pop, muka dia lawa kan, macam orang perempuan. Itulah namanya amrad. Imam Nawawi dalam fatwa beliau antara yang paling tegas ulama kata amrad, dia sendiri tu tak boleh expose dengan orang, dan kita tak boleh pandang tala dia lagu ni, tengok dia. Takut nanti naik syahwat. Mana orang budak-budak muda lagu ni. Jadi ada sekumpulan ulama yang hasad dengan Imam Nawawi. Sebab itu kalau kita dihasad orang, tenang je. Sebab apa? Hasad ni daripada penyakit dulu lagi. Penyakit yang pertama sekali berlaku dekat muka bumi, muka langit, hasad. Iaitu apabila iblis hasad kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Terus mereka sujud illa iblis, sebab mereka hasad. Pertumpahan darah yang mula-mula berlaku di muka bumi sebab hasad. Qabil membunuh Habil. Sebab itu jaga-jaga. Imam Syafi'i pernah dihasad oleh orang. Wa fi Masr, kaman fi al-Iraq, qala qailun ya Aba Abdillah, hunaka unas ma yahsulu laka, yang hasad padamu. Imam Syafi'i hakada ni jiddan. Mada qala? Apa kata Imam Syafi'i? Khair insyaAllah. Qad qila anna Allah bi waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salima Allah min bariyatihi wala nabiyyun la kaifa ana akadha qal. Dia kata Allah itu dikatakan ada anak, Nabi yang paling mulia pun dikatakan kahin. Kahin ni orang yang sihir. Allah tidak selamat daripada lidah manusia, demikian Nabi yang mulia. Kaifa ana, bagaimana aku? Sama juga Imam Syafi'i. Akhirnya mereka nak Imam Syafi'i tengok juga amrad tadi tu. Tengok juga. Imam Syafi'i tak tengok. Imam An-Nawawi tak tengok. Allah nak lahirkan kemuliaan Imam Nawawi, tengok. Ketika habis mengajar macam ni, didatangkan amrad di tengah-tengah crowd ni. Dan amrad tu bertanya soalan. Of course sunnah Nabi, kalau orang bertanya soalan ataupun orang bercakap, Nabi idza tafata faltafata bi kulli jasadi. Nabi akan lihat dengan for the entire body of him, lihat. Pastilah dia akan, siapa tanya tadi sila, dia mesti tengok muka. Sila, tu yang mereka nak. Imam Nawawi tak tengok. Mereka nak perangkap. Bila dah habis majlis, adalah orang tu tanya. Budak tu comel, dia berdiri di atas sana. Jadi Imam Syafi'i pun angkat. Bila angkat, Allah nervous. Tengok saja dia tengok saya. Tengok. Masing-masing tengok. Bila Imam Syafi'i tengok saja, budak itu Allah zahirkan karamah Imam Syafi'i. Time tu juga tumbuh janggut. Budak yang tadi tu, yang tak ada janggut tadi tu, tumbuh janggut dia. Bila tumbuh janggut jadi amrad, tak jadi amrad. Tak jadi amrad sebab amrad pertama lelaki, yang kedua muda, ketiga muka dia ayu, yang keempat tak ada janggut, bubuh janggut tanda. Sila kata Imam Nawawi. Lain-lain tadi ni, sungguhlah masya-Allah, innahu huwal alimul wali wal waliyul alim. Dia seorang wali yang berpangkat yang alim, dan seorang alim yang berpangkat wali. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian yang ada di bawah dagu ke bawah termasuk batin yang tidak wajib dibasuh. Yang bawah ni tidak wajib. Baik, faedah. Bulu yang ada di muka ada 20 jenis. Itu dia, ulama fiqah sampai tahap tu bulu. Ramam, bulu yang tumbuh dekat dahi, namanya ramam. Hajiban, alis, dua bulu yang tumbuh di atas kedua mata. Ni alis ni panggil apa? Alis juga. Khaddan, pipi, dua bulu yang tumbuh dekat pipi. Kita Melayu jarang berbulu-bulu ni. Ilian subcontinent, wa kadzalikal Arab, masya-Allah. Aula. Masya-Allah. Lihyatuhum akthar min sya'ri. Hakata. Nah. فخاصة احنا هم لا يشوف ده قليل جدا هذا محسوب، يعني محسوب. وفي صديقي أنا يا عمر
إحنا ما شاء الله منذ زمان لم نلتقي، فإذا التقينا يوما فسألني كم عندك من اللحية؟ يا زول كيف يا سؤال؟ كم عندك من اللحية؟ بمعنى لحيتك محسوبة. إن شاء الله. Yang 6 dan 7 sibalan, 2 bulu yang tumbuh di hujung misai. Saya mohon maaf malam ni bercampur-campur saya nak ikram ini saudara kita, saudara Omar mai daripada Mesir. Nah, 8 dan 9 aridhan jambang ni saiban tadi kan, 2 bulu yang tumbuh di bawah telinga menurun ke bawah hingga ke dagu. Kalau ikut kitab Hidayatus Salikin, yang ni dipanggil tali tudung. Ini tali tudung. Dalam kitab Hidayatus Salikin. Pasal itu bila baca kitab lama jangan sembarang. Sebab kitab lama ni dia sesuai dengan zamannya itu. Kemudian naizarani, 2 bulu yang tumbuh di antara kepala dan jambang selari dengan kedua telinga. Ini ada bulu kat sini. 12, 13, 14, 15 ahdab, bulu mata. Bulu yang tumbuh di kelopak mata 1, 2, 3, 4. Lepas tu orang yang tak ada bulu ni pelik. Orang tak ada bulu pelik. Samalah juga kata ulama, bulu-bulu itu samalah seperti sunat hai'ah dalam solat. Solat tu kalau tak ada sunat hai'ah seperti orang tak ada bulu dan tak ada kuku. Lihya, janggut, bulu yang tumbuh dekat dagu. Syarib misai, bulu yang tumbuh di atas, di bibir atas dan bawah hidung. Betul lah syarib. Unfuqah, rambut yang tumbuh di bawah bibir ni. Dan nafakatan, 2 bulu yang tumbuh di bibir bawah di antara unfuqah. Ni bibir ni dengan sini. Dekat sini sikit. Sah? Dekat sini sikit. Tapi lelaki lah, perempuan tak. Yang terakhir, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Keterangan, sebab kita baca kitab ni, kita kalau tak baca Rabit tak sedap. Dia kena baca Rabit di masa sekilah seorang. Tangan ada 3 tafsiran dalam ukuran. Biasa dari ujung jari sampai ke bahu, itu juga tangan. Dan dari segi bab wuduk, dari ujung jari sampai ke atas siku, itu juga jari, tangan. Pencucian dari ujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar dengan ibu jari, iaitu tapak tangan. Jadi yang dikatakan tangan dalam bab wuduk adalah ujung jari sampai kedua siku ni, siku kat sini. Ini namanya tempat wuduk. Serta kedua siku 69. Bagi orang yang umpamanya mempunyai jari lebih, maka wajib juga membasuhnya. Ini jarang orang ada jari lebih, 6 jari dia. Basuh juga 6 itu. Menyapu sedikit kawasan kepala. Kenapa tak letak rambut? Mohon maaf, sebab ada orang botak tak ada rambut. Jadi hendaklah basuh kepala dia. 70. Hendaklah menyapu atau memasuhnya sampai basah. Air hendaklah kena sebahagian daripada kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Rambut yang panjang jika dilepaskan ke bawah dan keluar dari kawasan muka tidak wajib dibasuhnya. Rambut ni, kalau rambut macam rambut saya ni pendek, kalau rambut orang panjang, dia bohong tu dia sampai kat sini. Nabi rambut kan ada wafara, ada jummah, ada limmah. Ini rambut Nabi kan. Kadang Nabi dia tarik sampai kat sini tengah, tarik sampai kat ujung, kemudian melepas di sini. Begitulah rambut Nabi. Ada 3. Baik. Yang lebih daripada muka ni kita buat begini, rock, menyanyi lagu rock, dekat sini ni. Yang lepas ni ini tak wajib. Kemudian rambut yang panjang sudah kawasan yang wajib disapu sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Baik, lagu ni kalau nak basuh paling sunnah lagu ni. Hakada. Kalau orang Melayu kita ambil air, 1, 2, 3. Malah lagi dia ambil ni hose ke rumah kan, dia bagi ni je. Dia 1, 2, 3. Kalau kita pipe 1, 2, 3. Itu memadai, tapi tidak sunnah. Sunnahnya ialah ambil air, satu buka ni ambil air letak kat depan ni terus sampai ke belakang. Buat sini sikit, 1, 2,
3 dalam mazhab Hambali, terus gunanya untuk untuk mazhab Hambali kita tak ikut. Sebab apa? Sebab kat mana tempat letak air, kena air, di situ nanti bercahaya. Nabi tahu umatnya dengan kesan Ghurral Muhajjalin, dengan kesan air. Sebab itu nanti malaikat tahu ni mesti Pakistan. Orang Pakistan, orang Bangladesh, India, Afghanistan. Sebab mereka cahaya nanti cahaya. Nah, ini kampung Kota Muda ni. Pasal nampak dekat akhirat nanti, ini kalau tak kota Damansara, zaman tu. Malizi tak ada, ada Jawi. Seorang Jawi kat sini. Walaupun kan sini saja. Nanti cahaya macam cahaya orang yang nak getah kan, pendoreh getah. Lagu ni. Kita jangan begitu. Baik, yang akhir membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki. Mata kaki hukumnya apa sah? Buku lali. Buku lali. Sebab dia mata juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir tertib. Fasal ke-7, pengertian niat dan tertib. Hadza wa billahi taufiq. Mohon maaf sebabnya saya berhenti pukul 11.30 tadi. Kita bisa berhenti pukul 11 ni. Pasal kita lihat insyaAllah. Baik, silakan ada soal jawab dalam 5 minit ya. Ustaz. Silakan. Masalah betul. Ustaz buat pasal amrat. Kadang-kadang kita jumpa yang maknyah ni macam mana? Yang mampu. Bagaimana hukum ni? Kadang-kadang orang tangan nak bersalam dengan kita. Kita mesti bersalah tengok ni lelaki ke perempuan. Ya. Tadi kita amrah ni lelaki betul. Cuma dia comel muka ya. Tapi ini sah-sah maknya. Sah-sah maknya. Maknya tak apa lagi Ustaz, takut hunsa. Hunsa lagi lah. Kalau hunsa dia ada permasalahan hukum pakaian, dia kena teruk lagi daripada perempuan. Tambah hunsa muskil juga kita buatnya. Jadi kalau maknya tadi tu, maka kita bermuamalah dengan dia seperti lelaki lah. Dia pakai perempuan. Walaupun dia pakai perempuan. Sebab yang perempuan itu mereka yang salah. La'anallahu al-mutasyabihi min ar-rijal ila an-nisa. Ar-rijal ila an-nisa wa nisa ila ar-rijal. Allah melaknat orang yang menyerupai lelaki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Itu silap mereka. Salam tak sama juga, muamalah tak sama juga. Kita lah yang berperanan untuk untuk menasihati mereka lah. Cuma dari segi pandang macam mana pandang. Kalau mereka mukanya ayu juga, kita jangan pandang tepat sangat. Takut nanti sungguh kan. Saya ada pengalaman. Dia setengah dia orang ni kena macam perempuan tak? Tengok perempuan. Allah, dia cantik perempuan dia. Saya ada pengalaman dulu di UIA. Kami buat cek dekat bilik dia. Saya ingat ni bilik perempuan lelaki ni. Bau harumnya Masya Allah, wanginya Masya Allah. Ni Bang Haji, lampu-lampunya macam hotel lah. Macam kita pula nak tidur tempat tu. Sebab bilik kita tak apa kemas, pecah rahsia. Jadi memang gitu Ustaz. Kalau dia berjalan tu, ya Allah, lelaki ke perempuan ni, lelaki ke perempuan. Jadi nak buat macam mana? Jadi benda ni kita kena cegahlah. Dari segi wuduk tak, sebab dia tetap perlu lelaki. Sebab dia lelaki, bukan dia perempuan dah. Mandi jenazah macam mana? Sama juga. Mandi jenazah dia sebab dia orang lelaki kan. Walaupun dia dah habis sama, walaupun sama tukar, asli dia tak ada. Yang itu semua tiruan. Suntik-suntik walaupun seorangnya cantik ni tetap jua men. Tak boleh ubah, hukum tetap tak boleh ubah. Itu terpulang daripada Allah lah. Maknanya kalau dia bersama dengan perempuan, kalau kan game dia masih kamu. Maknanya dia masih bukan tak boleh bersentuh juga. Tak boleh bersentuh juga. Sebab dia perempuan jadian. Sebab dia bukan perempuan tuli. Khunsa lain. Khunsa ni ada perbahasan panjang lah. Ini dah kita sebut tadi maknya, kan?
ataupun pondan, softest kata orang panggil, tetap juga dia lelaki, macam mana pun dia bertudung ke, cantik ke apa semua, tetap ada buah dada, dia bubur betul ke tak betul, dia buah nyok ke apa semua, tetap dia itu adalah rigal. Anta rajulun, anta kamu rajul. Rujulah dia tetap ada rujulah. Tapi ada orang dilahirkan begitu, Ustaz. Ana lihat ada orang begitu macam. Pernah saya tengok di YouTube, memang lagu tu lah, nak buat lagu mana. Sebab apa? Dah ditakdirkan begitu. Tapi akhirnya nanti kita dengan ni sangatlah, dia tak boleh duduk satu spesies, satu geng-geng dia tak boleh. Dia kena duduk orang perkasa, orang yang kuat. Kalau sama-sama lembut, takut kita jadi lembut. Kalau sama-sama lembut, dia geng-geng lembut dia, ya Allah, dengan kosmetiknya mengalahkan perempuan. Itu tak maksud. Saya silakan apa lagi? Kalau kita dah istiqamah dengan rugi waktu puasa kita nak berwuduk di bulan puasa, adakah masih jatuh hukum makruh? Baik, hukumnya adalah makruh. Sebab waktu itu tak semestinya Ramadan, asalkan kita berpuasa. Puasa ini tak semestinya Ramadan, puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 ataupun Ayyamul Sud yang hitam tu 20, 8, 29, 30 ataupun 27, 28, 29 dan kalau hari 29 tak boleh juga. Kita pakai kenapa muktamad lah. Tempat muktamad dalam mazhab kita adalah makruh. Bila makruh tu tak apalah untuk kita mulut kan. Allah suka bawa mulut itu. Nah, tafadhal ya Umar. Ada soal masalah بالماليزي. Masya-Allah. Okey. Awak sudah beritahu kita tentang kubur Ahli Bait. Okey, tapi awak tak beritahu kita mana kubur Sayyidina Husain. Sebab kita ada di ramai orang di Mesir dan Arab berkata kubur Sayyidina Husain di Mesir dan ramai berkata ini di Iraq. Tahu? Hakala soal jamil jiddan. Kubur Sayyidina Husain. Ada orang kata dekat Mesir, kata Umar tadi, ada yang kata dekat Iraq. Tadi Ana sebut dekat Madinah. Jadi macam mana? Kan kita berbaik sangka sahaja. Umar kita nahnu nuhassin dhununana. Naam, ahsan min alla na'tarif hadha al-qabr. Naam, idza kana hadha huwa sahih hadha qabr wala nahtarimu kif. Sedangkan kita disuruh mengikramkan, menghormati kubur Ahlul Bait. Kita bersangka baik sahaja ya Umar. Misalnya di Mesir ada orang kata hada qabrul Husain, hada dharih Sayyidina Husain. Insyaallah nu'min wa نصدق هذا كمان في العراق إن شاء الله وكمان في كربلاء نعم وفي المدينة ولكن في المدينة رأس فقط الرأس أما الجسد قيل في الأماكن متعددة كما قلت في مصر ada pun badannya dan dikatakan itu tempat meninggalnya cuma kepala itu. As-Sabhudi huwa mu'arrikh الشهير وقال أن رأس سيدنا حسين dekat Madinah di sebelah kubur Sayyidatuna Fatimah. Jadi kita ihtiram sajalah macam orang kata kubur Nabi. kubur Nabi ala al-yaqin faqat qabra nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ghayruhu min al-anbiya hada khilaf inda al-ulama. Walakin tetap kita ihtiram, tetap